untuk lebih memahami bagaimana kita nak tentukan limit pada real S tadi, kita tengok slide yang ni. Cara yang betul untuk menulis limit adalah yang ni, limit T menghampiri infinity eksponen negatif ST. Kalau kita nak tulis eksponen negatif infinity, cara penulisannya salah, tapi kalau awak buat juga saya tak ada masalah, saya masih lagi terima dan faham apa yang awak maksudkan lah. Cuma di sini saya nak highlightkan tentang penulisan yang betul adalah menggunakan tulisan yang ni, limit T menghampiri infinity eksponen negatif ST. Kita tak boleh gunakan eksponen negatif infinity dalam penulisan kita secara matematik lah. Okey, so kita tengok dua keadaan. Yang pertama adalah limit T menghampiri infinity untuk kes eksponen berkuasa negatif, dan satu lagi adalah limit T menghampiri infinity untuk kes eksponen berkuasa positif. Okay. So apa maksud S lebih daripada kosong? So S lebih daripada kosong merujuk kepada nilai yang positif. So apa saja value yang positif? 1, 2, 3 dan seterusnya. So apa maksud S kurang daripada kosong? Maksudnya adalah sebarang nilai yang bernilai negatif. Okay. So katakan saya bagi contoh untuk bahagian positif ni 1 dan 2. Kita gantikan dalam equation kita, limit T menghampiri infinity eksponen negatif apa-apa saja value yang positif darab dengan T. So kalau tengok dekat sini, sign pada eksponen kita tidak berubah. Yang berubah adalah pada nilai. So yang penting dekat sini hanyalah kita nak tengok sign pada kuasa eksponen. So kalau sign pada kuasa eksponen adalah negatif, kita akan dapat nilai yang converge. Limit T menghampiri infinity eksponen negatif T, kita akan dapat nilai kosong. So ni yang kita nak lah, limit yang kita nak. Apa akan terjadi kalau kita gantikan S yang negatif ataupun S kurang daripada kosong? So pada bahagian eksponen kita dapat lihat perubahan pada sign kuasa eksponen. Kalau sebelum ni kita pada asalnya adalah eksponen negatif ST. So sekarang bila kita gantikan S bernilai negatif, kita akan dapat kuasa eksponen menjadi positif. So limit T menghampiri infinity eksponen kuasa positif T, maka kita akan dapat nilai infinity. So yang ni kita tak nak, kerana kita punya value akan jadi diverge. Okay. Sama juga kalau kita ada limit T menghampiri infinity untuk kes eksponen yang berkuasa positif. So kita semak apakah yang akan terjadi sekiranya S kita lebih besar daripada kosong dan sekiranya S kita kurang daripada kosong. Okay, bila S lebih besar daripada kosong, maksudnya nilai yang dipilih adalah positif. So kita dapat lihat di sini eksponen kita akan kekal menjadi positif. Bila limit T menghampiri infinity eksponen positif T, maka kita akan dapat nilai infinity. Yang ni kita tak nak, sebab value yang kita akan dapat adalah menjadi infinity. Okay. Kemudian kita tengok pula bila kita gantikan S bernilai negatif ataupun S kurang daripada kosong. So sign ataupun tanda pada kuasa eksponen kita bertukar menjadi kuasa negatif. Okay. Kalau asal tadi kuasa eksponen adalah positif, bila kita gantikan S kurang daripada kosong, kita akan dapat eksponen kita berkuasa negatif. So limit T menghampiri infinity untuk kuasa eksponen negatif, kita akan dapat nilai kosong. So yang ni nilai yang kita dapat akan jadi converge. Nilai ni yang kita nak. Okey, saya harap dengan slide ni awak lebih nampak macam mana kita nak tentukan nilai S, sama ada lebih besar ataupun lebih kecil, untuk memastikan nilai yang kita perolehi adalah converge, bukan diverge. Okey, next kita tengok example 2. Diberi signal kita adalah 1. Kita perlu dapatkan nilai Laplace transform. So untuk dapatkan nilai Laplace transform, so kita represent dia dengan huruf besar signal yang diberi, iaitu X. Dalam kurungan S merujuk kepada Laplace transform. Sama juga dengan, ini adalah rumus Laplace transform daripada negatif infinity sehingga infinity.
signal xt kita darab dengan eksponen negatif st dikamikan terhadap dt. Okey, bagi signal yang tidak diberitahu limit, kita akan gunakan Laplace transform unilateral. So, limitnya adalah daripada 0 sehingga infinity. Value xt kita adalah 1 didarab dengan eksponen negatif st. Kemudian kita kamikan terhadap dt. Okay, integration eksponen adalah eksponen itu sendiri dan dia akan dibahagikan dengan pembezaan pada kuasa eksponen terhadap t. So, kita akan dapat negatif s. Limit kita adalah t sama dengan 0 sehingga infinity. So, dekat sini kita akan gantikan nilai t kita. So, untuk kes infinity tadi, cara penulisan yang betul adalah limit t menghampiri infinity, eksponen negatif st tolak dengan eksponen, kita gantikan t sama dengan 0, dan equation ni akan didarabkan dengan 1 per negatif s. Untuk simplify equation kita, kita kena letakkan limit pada s untuk dapatkan value limit t menghampiri infinity ni tadi. So, kita nak signal kita converge, maka kita lihat pada eksponen ni. So, eksponen negatif st, seperti yang saya sebut banyak kali tadi, limit t menghampiri infinity, yang ni kita akan sentiasa gunalah. Eksponen negatif t adalah sama dengan 0. So, sign pada eksponen ni mesti negatif. So, oleh kerana di sini kita ada eksponen yang telah sedia ada berkuasa negatif, maka s kita mesti positif. So, s mesti lebih besar daripada 0. Okay. So, bila s lebih besar daripada 0, kita akan dapat eksponen negatif t. So, value-nya akan jadi 0 tolak dengan 1. Dan kita akan darabkan dengan negatif 1 per s. So, jawapan akhir kita akan dapat 1 per s. Dengan syarat real s kita adalah lebih besar daripada 0. Kalau nilai s kita adalah 0, apa terjadi pada equation? Yang ni pun kena semak. So, kalau kita masukkan dalam equation ni 1 per 0, kita akan dapat infinity. So, limit kita ataupun condition s mesti tidak termasuk 0. So, ini jawapan akhir untuk signal xt sama dengan 1. Untuk example 3, kita perlu cari Laplace transform. Okay. Ada soalan yang tidak menggunakan perkataan. Okay, contoh dekat sini, simbol L di sini merujuk kepada Laplace transform. Soalan ni minta untuk kita cari Laplace transform eksponen a t. Okay, sama juga dengan integration. Okay, signal yang diberi ni tidak ada limit. Oleh kerana itu, kita akan gunakan unilateral Laplace transform. So, limit kita adalah daripada 0 sehingga infinity. So, kita ada signal. Ini rumus general Laplace transform. Okay. So, ini sama juga dengan kita ada limit 0 sehingga infinity. Signal yang diberi adalah eksponen at, eksponen negatif st. So, untuk contoh ni, oleh kerana kita perlu kamikan terhadap t dan eksponen kita ada eksponen at dan eksponen negatif st, kita perlu simplify dulu equation kita sebelum kita buat kamiran. So, cara nak simplify, pendarapan eksponen boleh jadi penambahan pada kuasa eksponen. So, kita ada a tolak s darab dengan t dt. Okay. So, kalau awak kembangkan balik, awak akan dapat equation yang sama. Eksponen at darab dengan eksponen negatif st. And next adalah baru kita buat integration.
So integration eksponen adalah eksponen tu sendiri. Kita ada eksponen A tolak S darab dengan T dibahagi dengan pembezaan pada kuasa terhadap T. So kita ada A tolak S. Limit kita adalah daripada kosong sehingga infinity. Okay. So kita akan dapat equation ni. Next adalah macam mana kita nak simplify, dan kita perlu tetapkan nilai S supaya nilai yang diperolehi adalah converge. Okay, limit T, ini memang selalu kena ingat, limit T hampir infinity, eksponen negatif T adalah sama dengan kosong. So kita tengok pada equation kita, kita ada limit T hampir infinity eksponen A tolak ST. So pada eksponen ni kita dapat lihat kuasanya adalah positif, dan kita nak kuasa eksponen tu adalah negatif. Apa yang kita perlu buat adalah A tolak S mesti bernilai kurang daripada kosong. So bila A tolak S bernilai kurang daripada kosong ataupun negatif, maka kita akan dapat kuasa eksponen ni adalah berkuasa negatif. So bila eksponen kuasa negatif T, limit T menghampir infinity, kita akan dapat value kosong. So kita boleh simplify di sini, S pergi ke bahagian kanan. So kita akan dapat S lebih besar daripada A. So bila S lebih besar daripada A ataupun condition A tolak S kurang daripada kosong, kita boleh simplify bahagian ni. Kita akan dapat nilai kosong. So kosong tolak 1, kita akan dapat negatif 1 bahagi A tolak S, ataupun sama juga dengan pembawah ni kita tukarkan kedudukan untuk menghapuskan nilai negatif di sini. So kita akan dapat 1 per S tolak A, dengan syarat real S kita adalah lebih besar daripada A. So, ini jawapan akhir kita lah. So, apa akan terjadi kalau S kita bernilai A? Okay. So, 1 per A tolak A, kita akan dapat 1 per kosong. So, kita akan dapat nilai infinity. Itu sebab pada equation kita, ataupun pada condition kita, kita tidak masukkan nilai S sama dengan A. Kita tengok example yang keempat. Find the Laplace transform of xt equals to exponent negative at ut. Okay. So sekarang kita ada limit pada integration kita adalah daripada kosong sehingga infinity. Okay. So kita kena cari Laplace transform xs sama juga dengan limit daripada kosong sehingga infinity. Signal yang kita nak cari adalah eksponen negatif at didarab dengan eksponen negatif st dikamakan terhadap dt. So contoh ni lebih kurang dengan example yang ketiga. Cuma di sini kita nak tengok bahagian limit t hampir infinity ni tadi. Kalau dilihat pada eksponen ni, eksponen kita telah pun berkuasa negatif. Oleh kerana itu, untuk nilai S tambah A, untuk mengekalkan kuasa pada eksponen tu negatif, maka nilai yang dipilih untuk S tambah A mesti adalah positif. Okay. So, bila nilai S tambah A adalah positif, so positif darab dengan negatif, kita akan dapat nilai eksponen yang berkuasa negatif. So, kita boleh simplify equation kita, S lebih besar daripada negatif A. So, tadi nilai yang ni, bila kita masukkan S tambah A lebih besar daripada kosong, so ini kita akan dapat nilai kosong. So, kita boleh simplifykan equation. 1 darab negatif 1 bahagi dengan negatif S tambah A, kita akan dapat 1 per S tambah A. Okay. So, adakah nilai real S ni termasuk nilai negatif A? So, kita gantikan, kalau S sama dengan negatif A, negatif A tambah A, kita akan dapat kosong. 1 bahagi kosong, kita akan dapat infinity. So, nilai limit ataupun condition tidak termasuk nilai real S sama dengan negatif A. So, ini jawapan akhir kita lah.